Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 dan dalam kumpulan kami mempunyai 4 orang ahli, iaitu saya Nur Hasif bin Muhammad dan 3 orang lagi adalah Siti Fatimah binti Aimi, Nur Alia Balkis binti Anizam dan Alia Maisarah binti Effendi. Dalam kumpulan kami akan membentangkan tajuk halal dalam penggunaan. Dalam tajuk halal dalam penggunaan, kami akan menceritakan tentang pengenalan, logo halal sah, logo halal tidak sah, syarat penggunaan CJ pengesahan halal dan logo halal, cara mengetahui makanan halal, ciri-ciri penggunaan halal, status makanan halal dalam Islam, prosesan dan penyediaan makanan yang halal, pengaruh makanan halal terhadap pembinaan asasiah individu Muslim, halal dalam perkhidmatan, kerjaya menurut perspektif Islam, pekerjaan halal yang mematuhi hukum syarak, produk yang bersih dan suci, dan kesimpulan. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Fatimah binti Aimi daripada kelas DPM 2B akan menerangkan tentang pengenalan bagi penggunaan halal. Perkataan halal bermaksud dari kalimah Arab iaitu hala, yahilu, hilan, wahalalan yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak. Dalam Munjid, ia didefinisikan sebagai sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Taala. Bagi Kamus Dewan pula, halal bermaksud hukum membenarkan sesuatu perbuatan dilakukan, diperbolehkan, diizinkan dan dibenarkan. Akhir sekali, halal merupakan perkataan yang berlawanan maksud dengan perkataan haram. Okey, slide yang seterusnya saya akan menerangkan tentang logo halal. Logo halal yang tertera di dalam slide ini merupakan logo halal yang disahkan oleh JAKIM. Logo halal mestilah merujuk kepada logo yang dikeluarkan oleh JAKIM, JAIN dan juga MAIN. Yang pertama, logo halal mestilah mempunyai bintang 8 puncak di tengah-tengah bulatan. Yang kedua, perkataan Arab di tengah-tengah bintang. Yang ketiga, perkataan halal dalam huruf Roman di bawahnya. Dan juga yang keempat, perkataan Malaysia yang ditulis dalam huruf Roman dan dalam bahasa Arab dalam bulatan logo. Akhir sekali, 2 kecil 5 bintang puncak diletakkan untuk memisahkan huruf Roman daripada perkataan Arab tersebut. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang logo halal yang tidak sah. Di dalam slide ini merupakan contoh logo halal yang tidak sah. Okey, isu penggunaan logo halal di Malaysia bukanlah isu yang lama. Penggunaan label logo halal yang tidak diiktiraf oleh pengusaha-pengusaha makanan di negara kita sering dipandang enteng. Isu halal haram adalah isu yang amat sensitif bagi kalangan umat Islam. Bagi pengusaha yang tamak, hal seperti itu tidak dititik beratkan. Penggunaan bahan-bahan yang tidak sahih, sumber dan dari bahan-bahan haram haruslah diteliti. Apabila sentimen seperti ini tidak dijaga dan dikawal, kini pihak berwajib telah melakukan kempen mengenali logo-logo halal yang telah diiktiraf dan penggunaan logo halal Malaysia yang sah sedang giat dijalankan. Seterusnya, terdapat juga logo halal di pasaran yang direka oleh pihak yang tidak bertanggungjawab bagi mengelirukan orang Islam. Penggunaan logo-logo halal swasta yang tidak diiktiraf dengan beraninya ditayangkan di hadapan premis-premis pengusaha makanan. Akhir sekali, kita sebagai pengusaha ataupun pembeli haruslah memainkan peranan penting tentang isu logo halal. Saya Nur Hasif bin Muhammad, DPM 2A. Saya akan menceritakan tentang syarat penggunaan CJ, pengesahan halal dan logo halal. Okey, poin pertama. CJ pengesahan halal dan logo halal tidak boleh diniaga dan ditukar milik atau dipinda isi kandungannya. Poin kedua, penggunaan CJ pengesahan halal ini masih tertakluk kepada semua undang-undang atau peraturan yang berkaitan yang diamalkan di negara ini.
Okey, poin ketiga pula, sebarang perubahan ke atas nama syarikat, kilang atau premis dan alamatnya, jenama barang, bahan ramuan dan pembekal. Okey, poin keempat, pemegang CJ bertanggungjawab ke atas apa-apa penyalahan penggunaan atau penyelewengan CJ tersebut, tertakluk kepada undang-undang yang berkuat kuasa. Okey, poin kelima, CJ pengesahan halal berkenaan boleh ditarik balik atau ditamatkan tempoh sahnya pada bila-bila masa apabila didapati ianya menyalahi garis panduan yang telah ditetapkan. Poin ke-6 pula, semua pemilik CJ pengesahan halal yang sah bagi sesuatu barangan atau premis dibenarkan menggunakan logo halal pada barangan atau premis berkenaan. Okey, poin ketujuh, CJ pengesahan halal yang asal perlulah dipamerkan. Okey, setiap barang tu kena ada perlu dipamerkan lah logo sah halal tu. Poin ke-8 pula, penggunaan logo perlu disertai dengan nombor rujukan. Takkanlah tu logo untuk pengesahan je, mestilah kena ada nombor rujukan sekali kan. Assalamualaikum, saya Alamat Sarah binti Effendi, saya dari kelas DPM 2A. Saya akan beritahu cara mengetahui makanan halal. Yang pertama, menggunakan aplikasi mengetahui kehalalan makanan atau minuman seperti pengguna boleh menggunakan aplikasi JAKIM Application untuk menyemak terus status halal produk yang telah mendapat pensijilan halal Malaysia hanya di hujung jari sahaja. Yang kedua, dalam membaca label pembungkusan, kena mempunyai nama produk dalam label, tanda harga, tarikh luput pada barangan, bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu barang. Yang paling penting sekali, kena ada logo halal yang diperolehi oleh JAKIM. Okey, yang ketiga pula, makanan dan premis haruslah disahkan halal oleh JAKIM. Yang keempat, konsep halal thayyiban ialah perkataan halal merujuk kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan perkataan thayyiban sesuatu yang dihalalkan dan diambil mengikut keadaan kesihatan seseorang. Okey, kita sebagai pengguna ni perlulah lebih perhatian terhadap label-label produk yang dipamerkan oleh pihak pengeluar dan kita juga sentiasa sedar akan hak kita sebagai pengguna. Okey, seterusnya pula ciri-ciri penggunaan halal. Yang pertama, makanan halal adalah makanan yang baik dari segi rupa, bau dan zatnya serta mempunyai unsur yang diperlukan oleh jasmani serta baik dari segi jasmani dan kejiwaan. Yang kedua, makanan yang telah dijelaskan oleh Nas bahawa ianya haram, maka ianya adalah haram. Yang ketiga, makanan yang sama sekali tidak disentuh secara langsung oleh Nas atau dalil, maka ianya juga adalah halal. Dan keempat, makanan yang telah dijelaskan di dalam Nas akan kehalalannya, maka ianya adalah halal. Okey, seterusnya pula status makanan halal dalam Islam. Perkara yang diharamkan ada dalil yang menunjukkan status pengharamannya dan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini wajib menuruti perintah segala yang Allah telah nyatakan. Kemudian menurut pandangan mazhab Syafi'i pula, penanda aras kepada makanan ahli kitab merujuk kepada nas Al-Quran, maka hukumnya adalah halal. Seterusnya, terdapat beberapa syarat yang dibahaskan oleh ahli mufassirun dalam menentukan kehalalan tersebut. Terdapat syarat sembelihan binatang yang halal. Mazhab Syafi'i telah menggariskan syarat yang perlu diteliti agar umat Islam tidak keliru dengan perbezaan yang wujud dalam menentukan makanan halal dan yang haram. Kemudian, walau bagaimanapun, sebenarnya mazhab Syafi'i ini tidak mewajibkan bacaan Bismillah ketika penyembelihan dilakukan oleh umat Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurara Balkis binti Anizam dari kelas DPM 2A akan memperkenalkan pemprosesan dan penyediaan makanan. Penyediaan makanan halal hendaklah suci daripada perkara yang haram seperti peralatan memasak dan proses penyediaan makanan. Seterusnya, penggunaan berus daripada bulu babi adalah haram bagi tujuan pemprosesan makanan halal.
Yang ketiga adalah penggunaan peralatan memasak dan pinggan mangkuk yang digunakan untuk menghidangkan makanan yang haram seperti babi dan anjing boleh digunakan untuk makanan halal dengan syarat peralatan tersebut hendaklah dibersihkan terlebih dahulu. Yang terakhir, penyucian peralatan tersebut hendaklah menggunakan kaedah mensucikan najis mughalazah. Kaedah mensucikan najis mughalazah adalah dengan menggunakan 7 kali air mutlak dan salah satu daripadanya bercampur dengan tanah. Seterusnya ialah pengaruh makanan halal terhadap pembinaan sasial individu Muslim. Seperti mana yang kita tahu, agama Islam menuntut kita supaya menjaga setiap barangan yang digunakan setiap hari supaya dipastikan halal dan tidak meragukan. Selain alasan-alasan lahiriah yang sering kali ditemui melalui kajian ilmiah, tetapi di sana juga terdapat aspek penting lain yang gagal dibawa melalui kajian makmal. Pengaruh dan manfaat terhadap jiwa manusia adalah salah satu aspek yang luar dari batasan kemampuan manusia untuk diuji. Terdapat 4 kesan secara langsung apabila mengambil barangan atau makanan halal. Yang pertama, pengambilan makanan halal memberikan ketenteraman pada jiwa yang diperlukan setiap manusia. Jadi, pengambilan sesuatu yang haram atau syubhah seringkali menyebabkan jiwa tidak tenteram dan tidak seimbang kerana bertentangan dengan naluri fitrah manusia yang suci. Yang kedua, membina sikap dan semangat juang yang tinggi dalam menegakkan kebenaran ajaran Islam. Jadi sesiapa yang sentiasa menjaga makanan daripada yang haram dan syubhah bermakna ia berjuang menegakkan agama Allah. Yang ketiga, pengambilan makanan halal dapat membersihkan hati dan menjaga lidah dari bercakap sesuatu yang tidak berfaedah. Makanan dan minuman halal yang digunakan akan membentuk darah daging dan meningkatkan kualiti kesolehan zahir dan batin seseorang. Yang terakhir sekali ialah individu yang sentiasa mengambil makanan halal dalam hidupnya akan mendekatkan diri kepada Allah dan Allah memakbulkan doanya. Sekian dari saya. Okey, saya akan ceritakan tentang halal dalam perkhidmatan. Okey, yang pertama, penawaran perkhidmatan yang diterima oleh orang lain, orang Islam sepatutnya mengikut kehendak umat Islam. Contoh yang paling jelas ialah perusahaan pelancongan. Konsep industri pelancongan halal hendaklah menerapkan keperluan yang mengikut prinsip dan peraturan agama Islam. Yang kedua, konsep percutian. Lawatan halal yang berasingan dengan perkhidmatan halal yang pelbagai. Lawatan yang disediakan untuk meneroka budaya Islam dan sejarah Islam di Malaysia yang dianjurkan bagi mereka yang ingin tahu mengenai sejarah-sejarah dan budaya serta semua aktiviti dan perkhidmatan yang ditawarkan sejajar dengan prinsip agama yang menjadikan umat Islam halal. Okey, saya akan terangkan tentang kerjaya menurut perspektif Islam. Yang pertama, pekerjaan memainkan peranan penting dalam kehidupan setiap insan untuk menyediakan kelangsungan ekonomi dalam kehidupan seharian. Yang kedua, dalam Islam kerja membawa pengertian yang lebih luas dan bukan hanya daripada aspek ekonomi semata-mata. Yang ketiga, segala tindakan dan kerja hendaklah berorientasikan ciri-ciri dan nilai-nilai kerja sebagai amal soleh dan bersifat selari antara dunia dan akhirat. Yang keempat, dalam Islam bekerja bukan sekadar memenuhi keperluan harian, tapi ia juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Sekian dari saya, Nur Hasif bin Muhammad, DPM 2A. Pekerjaan halal yang mematuhi hukum syarak. Setiap kegiatan yang dilakukan baik berkaitan dengan individu maupun masyarakat adalah ibadat menurut Islam sebagai memenuhi syarat tertentu. Yang pertama, memelihara kehormatan diri dan keluarga. Yang kedua, melakukan ibadat khusus semata bekerja seperti solat, zakat dan berpuasa wajib pada bulan Ramadan. Yang ketiga pula, memberi manfaat kepada umat seluruhnya serta kemakmuran bumi. Yang keempat, bekerja dengan jujur dan amanah. Yang kelima,
tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan last sekali, tiada unsur-unsur riba ataupun sebarang penipuan dalam pekerjaan. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang produk yang bersih dan suci. Produk yang bersih dan suci juga merupakan perkara yang penting bagi kalangan umat Islam. Kebersihan yang dituntut oleh Islam merangkumi kebersihan lahiriah dan juga kebersihan rohaniah. Seterusnya, kebersihan lahiriah ialah dengan memastikan pakaian dan tubuh-tubuh badan sentiasa dalam keadaan bersih, terutamanya untuk beribadah. Selain itu, umat Islam perlu memastikan produk yang mereka gunakan pada badan mereka sama ada berupa pakaian, minyak wangi, syampu, ubat gigi, kosmetik dan sebagainya dibuat dari bahan-bahan yang bersih dan tidak mempunyai najis. Akhir sekali, kewujudan produk yang bernajis di badan juga akan menghalang sahnya ibadah. Di samping itu, pemakaiannya tidak disukai oleh Allah dan para malaikat. Sekian, terima kasih. Baiklah, yang terakhir sekali dari kumpulan kami, saya akan menerangkan kesimpulan bagi halal dalam penggunaan. Yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan status halal dan haram. Jadi manusia tidak mempunyai kuasa dalam menentukan perkara tersebut. Yang seterusnya, perkara yang tidak dikategorikan sebagai halal atau haram, dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang kepada para mujtahid bagi melakukan ijtihad dalam menentukan status hukum. Yang terakhir sekali pula ialah menurut Islam, keadaan darurat membolehkan umat Islam melakukan perkara yang haram, namun keharusan yang diberikan mempunyai syarat-syarat dan ketentuannya yang tersendiri. Ini bertujuan mengelakkan tidak disalahguna atau dipermainkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, melakukan zina walaupun dengan tujuan menyelamatkan nyawa. Hal ini kerana tidak terdapat dalil syarak yang membenarkan penzinaan atau pelacuran bagi mendapatkan makanan demi menyelamatkan nyawa. Sekian daripada kumpulan kami.